kalau kata kita ambil tajuk kan, tetapi dia tak ada tentang teori kaunseling, teori psikologi, bermakna kita bukan dalam bidang kaunseling. Tapi tak relate. Okey. Okey, yang lain, yang lain? Tak, nak tulis tajuk. Oh, tulis tajuk. Okey, yang lain Puan Maznah, Maznah ada, Amnah Maktar ada tak? Tajuk. Boleh, tak mana orang tulis ni. Okey. Oh, Cik Amnah, okey. Ada tajuk? Okey, tajuk Amnah Maktar mengenal pasti profil mangsa buli dan keberkesanan intervensi integrasi tazkiyah nafs realiti dalam kalangan mangsa buli. Ui. Profil mangsa buli mengenali. Okey. Sebab tuan-tuan dan perempuan, bila tuan-tuan dan perempuan nak buat satu tajuk dan peringkat tuan-tuan dan perempuan peringkat PhD, tajuk tu mesti spesifik dan boleh diukur. Ya. Sebab kita bukan berada dalam peringkat master. Master ni kita masih lagi dalam fantasi. Tapi bila kata peringkat PhD ni tuan-tuan dan perempuan, tajuk tu dia akan bagi satu gambaran tentang tesis keseluruhan. Sebab tajuk dia akan berkait dengan apa objektif. Objektif ni dia akan berkait tentang apa masalah kajian. Apa masalah kajian dia akan berkait dengan hipotesis kajian. Dan hipotesis kajian akan berkait dengan persoalan kajian. Dan persoalan kajian ni dia akan berkait tentang metod yang akan digunakan pakai. Jadi semua ni perlu spesifik, boleh diukur, logik dan merujuk citation ataupun rujukan sahih dan terkini. Okey. Nur Ismail, okey, kesan modul makasih syariah terhadap proses membuat keputusan dalam kaunseling keluarga dan perkahwinan. Okey, ini macam doktor ni juga. Kesan modul makasih, bermakna ambil pada modul ni lah. Kan nak tengok kesan. Dia ambil daripada Dr. Suhadi buat model. Ya. Okey, bagus. Okey. Tuan tahukah cara macam nak membina modul ni? Memang tak tahu. Okey. Tak apa, bagus. Kita sama-sama kita belajar Memang zero lah. Okey, tak apa. Okey. Yang lain, Cik Nazri, kesan modul terapi reality spiritual. Okey, terhadap tahap penghargaan kendiri ke atas pelajar yang menjadi mangsa buli. Okey, bagus. Cuma saya macam macam tuan-tuan dan perempuan ini pengalaman saya lah. Masa saya pun masa SEM 1, SEM 2 masa buat awal PhD memang tajuk tu memang kita dalam awang awangan. Ya, sebab kadang-kadang tajuk tu kita rasa seronok untuk kita dengar. Kan? Dan tajuk ni kadang-kadang kita rasa macam senang lah, boleh kita buat. Tapi sebenarnya dalam realiti tu tajuk ni dia akan sentiasa dia akan ubah. Ubah tu waktu kita tengah duduk mengarang pun dia akan ubah. Waktu kita defend proposal pun dia akan berubah. Waktu kita viva pun akan berubah. Waktu kita nak summation akhir pun dia akan berubah. Jadi tuan-tuan dan perempuan tak perlu nak takut tentang tajuk. Cuma bagi saya bila kata daftar saja PhD mesti kena ada matlamat, iaitu tajuk. Tajuk ni kita letak tajuk, tapi sama ada tajuk ni kita nak sampai last PhD tu kita takkan dapat. Cuma kena ada tajuk. Jadi satu lagi tuan-tuan, okey, saya nak berbaliklah kepada pengalaman saya. Okey sepintas lalu saya buat tajuk saya ni tentang pembinaan. Kalau kata ikut masa saya Viva ni, dia kesan modul kelompok bimbingan integrasi REBT Tazkiyatun Nas terhadap motivasi, kecerdasan emosi dan resiliensi pelajar tahfiz. Tapi bila kata dia buat masa defend masa
Viva, pre-Viva dengan Viva sekali, tajuk ni dia akan tengok sebab uh, kita ni study. Bila kita study ni, kalau kita study, kita bercakap dengan orang yang tak tahu, kita boleh goreng. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita peringkat akademik ni, kita bercakap dengan orang pakar, kita goreng pi lah macam mana, kan? Dia tak akan macam apa, kita akan patah kena balik. Maksud saya kat sini, peringkat PhD ni, tuan-tuan dan puan-puan kena bersedia dari segi ketahanan mental dan fizikal. Yang itulah yang saya kata. Sebab first kali untuk kita nak daftar peringkat PhD ni, tuan-tuan yang dah berkahwin perlu dapat persetujuan lah, perbincangan bersama dengan pasangan. Itu penting. Tak dapat persetujuan bersama, memang kacau. Kalau yang belum berkahwin, eloknya dapat perbincangan dengan ibu bapa. Tadi dia main gigi tu. Ya, macam tak ke? Ya. Dia kisah gigi dia. Okey. Okey, Tuan Ishan cakap tu dengar kawan-kawan yang lain. Okey Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kata kat sini sekarang ni, tesis dalam penyelidikan penyelidikan saya ni adalah tentang pembinaan dan kesan modul bimbingan integrasi tazkiyah an-nafs terhadap motivasi, kecerdaan emosi dan resiliensi pelajar tahfiz. So kita buat bombastik lah dari segi tajuk, tapi bila kata akhir dia, tajuk tu dia lebih ringkas, mudah dan spesifik. Tapi syaratnya tuan-tuan dan puan-puan kena lalui zaman susah lah. Selama saya saya register 2015, tapi saya minta tangguh dan saya masuk 2016. Bulan Februari saya masuk SEM 1. SEM 1 saya pun macam tuan-tuan dan puan-puan lah, letak tajuk syok lah. Tajuk saya yang pertama tu tajuk tentang mentor-mentee. Mentor-mentee first tajuk saya dah present paper dah ke fakulti. Kita masa tu kita rasa kita ni boleh. Maksudnya boleh ni, kita rasa macam kita cakap ni orang dengar, memang orang nampak confident. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kaji dan kita tengok, rupanya dalam pembikinan tesis yang kita rasa kita boleh dapat tu sebenarnya dia susah nak dapat, sebab dia berkait tentang rujukan. Bila tuan-tuan dan puan-puan bila study peringkat PhD ni, kita bercakap bukan berdasarkan kita rasa, bukan kita cakap berdasarkan pada hipotesis. Kita bercakap berdasarkan citation, berdasarkan apa orang kata, apa pakar kata. LR, literature review. Ya. Sebab bila kita cakap tanpa rujukan, bermakna cakap kita ni adalah kosong. Walaupun kita kata betul, kita kata kita cakap ni berdasarkan memang fakta kita, tetapi dia akan tanya apa proof. Proof ni okey, saya tengok. Okey, ada tak tuan-tuan dan puan-puan tengok dan sebagainya, daripada sumber mana? Tunjuk rujukan mana? Itu adalah peringkat PhD. So, dalam peringkat PhD ni tuan-tuan dan puan-puan, setiap apa yang kita cakap mestilah berdasarkan pada rujukan. Jadi rujukan tu mestilah daripada sama ada buku, daripada jurnal, daripada kata pakar, dia mesti kena ada dia punya penulisan dia dan sebagainya. Ini salah satu. Okey. SEM1. Okey. Tempoh rujukan kita tu ada lini masa. Tempoh rujukan. Okey. Buku yang kita guna tu. Okey, masa dia macam ni. Masa tu dia bergantung dengan cara kita mengkaji. Antaranya, kalau kita guna teori, takkan teori tahun 2010. Teori ni contohnya saya gunakan Albert Ellis, kan? Dia menggunakan teori, dia pakai REBT dalam tahun 1955. Jadi rujukan tu adalah tahun yang lama. Tetapi
dalam rujukan dia juga, dia dirujuk oleh orang lain pada tahun-tahun sekian. Jadi kita kemudian kena ambil citation daripada yang kawan yang baru dan yang lama. Jadi tempoh citation yang paling terbaik kalau kata kita kajian semasa mestilah 5 tahun. 5 tahun di antara, contohnya 2020, yang paling terbaik adalah 2015 sampai 2020. Kan. Tapi kalau kata yang macam teori, macam motivasi yang benar-benar yang memang daripada rujukan asal tu, mesti kita kena ambil juga. Dia bergantung kepada cara penulisan kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang tu pada semester 1, semester 2, langkah paling terbaik adalah cari seberapa banyak sumber rujukan. Cari seberapa banyak apa yang kita nak kaji. Sebab apa? Rujukan. Okey. Okey tuan, boleh dapat dah? Okey. Okey. Kita cari rujukan apa yang mana? Okey. Sem 1 dan Sem 2 adalah waktu yang saya kata waktu kita mencari bahan. Bahan yang kita kaji tu adalah mengikut tajuk. Dan tajuk yang kita kaji tu berdasarkan kepada citation, rujukan, dan daripada rujukan tu kita kena cari apakah kelompongan, apakah gap. Okey. 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 Maksud saya kat sini ni, kita nak mengkaji, okey, kajian kita ni mestilah adalah berasaskan pada rujukan yang lama, rujukan yang terdahulu, dan kita kaji. Research ni adalah, search ni mengkaji, mencari. Ni adalah berulang. Jadi yang tu sebabnya kita research. Research ni sebenarnya adalah dalam bidang ilmu. Bidang ilmu tu dia kata, bila kita mengkaji, benda ni dikaji oleh orang lain dan kita membaca. Bila kita membaca, kita akan andaian kita. Andaian. Sebenarnya bila kita banyak membaca, kita akan terbitan otak kita ni, kita akan membayangkan dan kita akan bersoal jawab. Contohnya, bolehkah okey, contoh macam mana? Ali makan nasi. Okey, makan nasi. Makan nasi, kajian yang pertama dia kata makan nasi. Bila kita baca, nasi apa dia makan? Kita ambil rujukan yang kedua. Ahmad makan nasi. Okey, Ahmad makan nasi. Okey, itu ada 2, nasi. Tapi bila kita rujukan yang ketiga, Aminah makan mi. Okey, 2-1. Rujukan yang keempat, Ahlim makan mi. Jadi 2-2. Dan si Abu makan mi yang ketiga, bermakna 3. 3 dalam 2 ni bermakna 3 ni telah dikaji. Dikaji itu kita boleh katakan yang mana yang lebih terbaik. Jadi hipotesis kita, andaian kita kata mi ni memang orang suka makan berbanding dengan nasi. Okey. Tapi kita tengok sedapkah mi, sedapkah nasi. Kita akan research. Kita akan research makan makanan apa yang berkhasiat. Jadi mi ke ataupun nasi. Kat situlah kita mengkaji. Kita mengkaji sumber dia, kita mengkaji protein dia dan sebagainya. Dan dengan kata lain, kajian kita ni lebih menyeluruh dan tidak ada bias. Bermakna apa yang kita bercakap berdasarkan kepada hujah dan bukti. Ini salah satu. Contohnya berbalik kepada kajian saya. Okey, kajian saya, kenapa saya ambil dia punya pembinaan modul. Okey. Modul ni sebenarnya ada 2 peringkat. Bila kata SV, saya tanya, saya nak kaji apa sebenarnya? Saya nak mengkaji membina modul kah ataupun saya nak mengkaji kesan modul? Dia 2 peringkat. Ataupun saya nak mengkaji tentang model kah ataupun saya nak membina model. Jadi dalam bidang pengkajian kita kena spesifik. Sama ada saya nak membina ataupun saya nak mengkaji modul. 2 peringkat
kesan modul. Kesan modul tu yang telah dibina, dan kita nak tahu kesan. Kita tak boleh kata keberkesanan. Dalam istilah saya, kajian tentang keberkesanan modul berkenaan itu adalah salah. Sebab keberkesanan tu, adakah modul tu memang dah berkesan? Kalau berkesan, dia tak perlu untuk dikaji dah. Jadi kita nak tahu tentang modul ni berkesan tak berkesan, kita akan mengkaji tentang kajian kesan modul. Kesan modul tu modul yang telah ada. Tapi kalau kata bagi saya membina dan pembinaan dan kesan modul. Jadi dua peringkat. Satu, saya nak membina. Membina tu kan, kita bukan hanya dah modul dan kita kata yang ni saya bina. Tak boleh. Bina pula kita kena rujuk citation pula daripada Russell. Macam mana model Russell, lepas tu macam mana model Siddiq dan Jamaluddin. Modul ni dibina berdasarkan kepada objektif. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak terang dengan lebih detail tentang cara pembinaan tu, kita akan masuk scene kedua lah. Cuma hari ini saya nak terangkan tentang pengalaman saya SEM 1 sampailah sekarang ni, macam mana proses pembelajaran kita buat suatu inilah peringkat PhD ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang lain tu kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey, SEM 1, SEM 2 saya berada dalam kegelapan. Makna kegelapan ni saya kena baca sampai saya tak tahu apa yang saya nak baca. Itulah yang kata itu adalah proses pembelajaran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak jelaskan sikit boleh? okey boleh. Masa yang doktor sebut tadi berkaitan dengan modul tadi, saya nak dapatkan pencerahan sikit lah. Okey. Macam kita di sekolah-sekolah ni, kita dah ada modul sedia ada. Okey. Kemudian modul contohnya untuk pelajar buli kan. Okey. Pelajar buli ni. Okey. So sekarang ni dalam pendidikan saya ni, saya nak buat modul-modul tu adalah daripada interpret modul-modul yang sedia ada. Okey. Tapi kita ubah suai dalam bentuk spiritual keislaman. Okey, bagus. Itu macam mana proses tu? Adakah kita boleh gunakan modul-modul yang sedia ada? Okey. Dan kita ubah suai. Ya. Jadi kita perlu tak lagi untuk pengesahan pakat. Okey, terima kasih kepada Tuan Nazri tentang soalan tu. Maksud di sini Tuan nak integratekan modul yang sedia ada, dan Tuan nak integratekan dengan spiritual. Macam tu Tuan Tuan apa? Okey. Okey. Okey, bagi satu soalan tu. Mau nak join pusat pengajian admin. Okey, seperti mana yang saya maklumkan, modul ni, okey, kita nak membina modul ni, kita nak membina tu, kita tak ada dah modul ni dah sedia ada. Kita tak kata dia membina, kita kata kita nak mengkaji kesan. Yang tu kesan. Kalau kita nak membina, bermakna modul tu adalah modul baru, dan kita tak tahu sama ada modul yang kita bina tu berkesan atau tak. Yang tu kita kena buat salah satu eksperimen lah, quasi eksperimen. Ini salah satu. Jadi bila kata Tuan nak integratekan modul berkenaan, dia boleh, tetapi syaratnya Tuan, kalau kata Tuan dalam bidang bimbingan dan kaunseling, Tuan mestilah bersandarkan kepada teori yang diguna pakai. Jadi Tuan, apa teori yang Tuan pakai dalam pembinaan modul ni? REBT ya. Okey, teori REBT menggunakan kuasa A, B, C, D, F lah macam saya lah. Jadi kalau kata dalam aspek spiritual, okey, kalau di sekolah ni dah modul yang dibina tu siapa yang buat tu? Modul KPM kan? Modul KPM. Okey, modul tu dia belum lagi dapat kesahan dan kebolehpercayaan kan? Dah dapat atau belum? Belum. Okey, belum. Okey. Pelajar-pelajar. Okey. Jadi Tuan nak ambil modul berkenaan dan Tuan nak masuk integratekan dengan Islamic perspektif lah. Bermakna Islamic tu maksud Tuan menggunakan model mana tu? Yang tu yang saya masih tak pasti. Okey. Sebab Islamic bagi saya untuk nak interpret dalam
Ya, ya, okey. menjurus kepada Islamik lah. Okey. Itu juga sampai kepada penutup sesi kita tu. Okey, okey. Okey, bagus tuan ah. Okey, cuma saya nak bagi tahu sikitlah. Tuan nak tanya soalan, sebab apa tuan nak bina modul? Untuk mengkaji kesan kat atas pelajar buli lah. Modul ni dibina untuk kita merawat pelajar-pelajar yang menjadi bangsa buli. Okey, kalau kata tuan nak bina tu, tuan nak buat tu, ada tak dia punya orang cakap apa, citation ataupun artikel atau jurnal yang telah dikaji oleh pihak KPM tentang berapa bilangan pelajar yang bermasalah, ada tak? Yang tu ada rujukan tu ada. Okey, ada rujukan. Okey, bagus. Okey. Dan data masalah buli di sekolah. Okey. Ada kita berdasarkan pada Okey. tempatan tu lah kita perlu ada modul baru yang lebih Islami untuk kita merawat bangsa-bangsa buli. Okey, bagus tuan. Satu lagi saya nak mentionkan juga, sebab benda ni ada ucap dalam defend proposal lah, defend viva. Dia tanya sebab apa yang nak buat modul ni lagi, sedangkan dah ada modul-modul yang lain. Jadi modul-modul lain tak berkesan ke? Ya. Jadi sebaiknya tuan cari semua modul-modul yang ada KPM. Tuan cari semua modul-modul yang dah ada. Tuan kena tengok satu persatu apa yang masih belum ada lagi. Apakah yang tu orang dipanggil sebagai gap, kelompongan. Kelompongan tu ialah kelompongan yang ada yang macam mana? Ya. Maksud kat sini ni, modul-modul ni memang ada, tetapi dia tak menjurus kepada spiritual. Walaupun memang dah ada contoh ada 2-3 modul, tetapi dia tak berkisarkan macam apa spiritual. Jadi tuan akan masuk elemen spiritual ni lah. Jadi dalam elemen spiritual ni pun tuan kena rujuk juga dengan mana-mana kitab ataupun mana-mana kalau saya gunakan Ihya Ulumuddin lah daripada Al-Ghazali kan. Dan Al-Ghazali saya rujuk juga pada Salasin Hanim sebab dia berdasarkan kepada kajian kepada model yang dikarang oleh Salasin Hanim dan dirujuk oleh Makno Sapir kan 2012, dan saya mengambil dia punya model tu dan saya masukkan, integratekan dengan REBT. Ini salah satu. Jadi tak jadi masalah tuan nak integrate, cuma tuan kena pastikan kaedah macam mana tuan nak integrate tu. Kalau dalam soal perspektif spiritual ni memang okey, tapi saya sarankan pada tuan cari satu artikel yang berkenaan tentang eksplisit dengan implisit yang dibuat oleh siapa, saya ingat Maznah ke mana tu yang research dia. Okey. Ini salah satu Okey tuan, boleh terjawab Terima kasih. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali saya kata pada SEM 1 dan SEM 2, tuan-tuan dan puan-puan kena banyak duduk dekat perpustakaan. Bila kata kita buat peringkat PhD ni, tuan-tuan dan puan-puan, masa tuan-tuan dan puan-puan boleh kata paling kurang, paling minimum 4 jam untuk ada untuk menelaah buku. Memang tahun pertama 6 bulan ni adalah waktu untuk tuan-tuan dan puan-puan kena korbankan masa bersama family, kena korbankan masa bersama dengan masyarakat. Yang tu. Nak tak nak, kalau tuan-tuan buat dia tak kisah dan sebagainya, memang satu ni lah, sebab PhD ni bukan dia peringkat yang macam peringkat master ya. Dan itu yang kata bidang ilmu ni memang agak tinggi lah. SEM 1, SEM 2 tu kita akan ada dalam kegelapan. Jadi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan sentiasalah rujuk dengan SV, dan jangan lupa juga join dengan tim-tim pelajar PhD. Sebab bila kita study ni, PhD ni ada peringkat study stand alone. Maknanya dia tuan-tuan dan puan-puan kaji akan
mencari rakan-rakan yang sama-sama study. Bukan cari kawan-kawan yang sama-sama duduk lepak. Tak boleh. Jadi tuan-tuan kena berkawan, kena cari kawan-kawan yang sedang study. Especially cari kawan-kawan yang dah berjaya. Itu sebabnya kena ada mentor. Kalau mentor tuan-tuan dan perempuan adalah SV, supervisor. Jadi saya pun baru habis dalam peringkat PhD dan saya rasa saya nak allowkan, saya nak adukan tuan-tuan dan perempuan, rakan-rakan daripada UniSyam untuk saya bantulah apa yang boleh. Dan bagi saya ini adalah sebagai salah satu ilmu kita bersamalah, tuan-tuan dan perempuan. Dan tuan-tuan dan perempuan kena target SEM 1, SEM 2 adalah waktu untuk cari bahan, dan SEM 3 atau SEM 4 adalah waktu yang standby untuk defend proposal. Kalau SEM 3 dan SEM 4 tuan-tuan dan perempuan tak defend proposal, bermakna masuk SEM 5 memang lambatlah, kategori yang lambat. Tuan-tuan dan perempuan paling common pun mesti SEM keempat kena defend proposal. Bila defend proposal, tuan-tuan dan perempuan kena ada tuan-tuan dan perempuan, bila defend proposal, tuan-tuan dan perempuan kena siapkan bab 1, bab 2 dan bab 3. Jadi kalau saya nak terangkan tentang kaedah macam mana nak buat dia punya objektif, nak buat tajuk, hipotesis sebagainya tu, saya ingat kita ambil masa yang lain lah. Cuma saya hari ni saya nak bersembang tentang pengalaman saya dalam proses belajar di UPSI. Dan tuan-tuan dan perempuan juga, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, saya pun di sini pun saya pun bukan buat full time, saya pun buat PJJ macam tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi saya pun dah ada family, saya pun macam-macam lah. Cuma cabaran yang paling terbesar sekali adalah pasangan kena faham lah. Bukan saya pasangan kena faham, tuan-tuan dan perempuan, majikan pun sebaik mungkin tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan bekerja ni, saya sarankan tuan-tuan dan perempuan, saya mohon tuan-tuan dan perempuan, kalau sebelum ini tuan-tuan dan perempuan bekerja, contoh tuan-tuan perempuan, kita ambil skala, pergi kerja pukul 8, contoh pukul 8, saya balik pukul 1 ataupun balik pukul 2, itu contoh. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan bila kata buat PhD, tuan-tuan dan perempuan tak boleh lagi balik tuan-tuan dan perempuan kena tambahkan double bekerja. Maksud saya kat sini, kalau bos bagi kerja kita 1 sampai 5, kita kena buat 1 sampai 10 tambahan. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Kita nak memenangi hati bos kita. Jadi bila bos ni, majikan ni, dia bagi tugas pada kita, kita kena buat sehabis mungkin dan cepat. Tak boleh kita buat terhegeh-hegeh. Kalau dia nak siap hari ni, tuan-tuan dan perempuan kena spesifik sebelum pukul berapa dia nak dah siap. Sebab bila buat PhD, tuan-tuan dan perempuan bukan macam budak-budak sekolah lagi. Walaupun kita nampak senang, walaupun kita rasa saya pun study saya ni tak boleh. Bila study, tuan-tuan dan perempuan kena tunjuk, buktikan pada bos kata tuan-tuan dan perempuan memang bersungguh-sungguh, dan kita kena kerja 2 kali ganda susahnya. Kalau tak, tuan-tuan dan perempuan tak akan berkat dalam bukan berkat lah, tuan-tuan dan perempuan akan hadapi kesusahan. Study pun susah, bekerja pun susah. Jadi bila kata study ni, bila kata majikan, bila kata pihak majikan dia bagi kebenaran untuk continue study, buktikan kata majikan tuan-tuan dan perempuan buat yang terbaik. Maksud buat yang terbaik tu adalah bekerja. Kalau kerja kita tunggang langgang, jangan harap PhD kita akan senang. Itu saranan saya. Jadi amanah dalam kerja tu cukup penting. Time management, time tu adalah berkualiti. Kalau sebelum ni tuan-tuan dan perempuan masuk, contohlah kalau saya pukul 8, 8.30, masa saya awal-awal tu saya masuk dalam pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi tu adalah waktu sebelum kita kerja, waktu tu kita kena susun jadual. Dan kalau kata kita kerja selama ni, kita buat kerja sampai pukul 1 kita limit. Tapi limit lepas tu petang tu kita boleh nak sambung, tak boleh. Kalau kata tuan-tuan dan perempuan boleh waktu yang segera settlekan, segeralah settle.
Dan waktu lapang tu adalah waktu yang sesuai untuk study. Yang tu. Jadi dalam SEM 1, SEM 2 tu memang teruk lah. Bagi saya, pengalaman saya ni sampai SEM 3 saya hanyut juga. Maksud saya kat sini untuk menemukan tuan-tuan dan perempuan, SEM 1, SEM 2 saya dalam kegelapan. Maksud dia, saya baca, saya study, tetapi saya tak tahu apa yang saya study. Dah ada tajuk, tapi tajuk sentiasa ulang-ulang. Jadi dalam tempoh tu tuan-tuan dan perempuan tu tak akan berhadapan lah dengan dilema yang sampai satu peringkat, andai kata kita tak tahan, barangkali sama ada kita akan berhenti. Sebab saya ingat lagi saya lapung diri tahun 2000, saya masuk 2000 Februari 2016. Waktu tu daripada berapa ratus orang konvo, hanya 20 orang saja yang graduan PhD. Dan saya ingatlah untuk sampai sekarang ni hanya ada tak sampai 5 orang yang lepas PhD. Jadi PhD ni dia bukan proses pembelajaran yang singkat. Sampai ada satu peringkat dia boleh kata dekat 7-8 tahun setengah orang tu study buat PhD. Tapi kalau kata tuan-tuan dan perempuan, ada matlamat, ada planning, ada perancangan, dah tahu dia punya perjalanan, tuan-tuan dan perempuan boleh macam paling lambat, paling cepat pun 4 tahun tu adalah yang terbaik lah. Yang tu, kalau GOT ni kira 4 tahun tu adalah yang terbaik. Ini salah satu dia. Okey. Yang lain tu bagi saya pengalaman yang terbaik dalam kita buat PhD ni, tuan-tuan dan perempuan, selain daripada kita bekerja, selain daripada kita uruskan dengan study, kita kena bagi family kita pun faham, anak-anak pun kena faham. Masuk kat sini ni, tuan-tuan dan perempuan kena ada bilik khas. Bilik khas kat mana? Bilik tu mesti kena ada bilik, tak boleh dikacau oleh orang lain. Bila kita study tu dalam tempoh 4 jam tu tak diganggu oleh orang lain. Jadi kena bagi fokus. Dan waktu PhD ni bukan waktu yang berbulan madu. Okey. Kalau apa maksud dia, workstation. Workstation dan sebagainya, tuan-tuan dan perempuan kena, sebab bagi saya lah, pengalaman saya lah, sebab di UPSI ataupun saya pun ada kontak juga dengan kawan dekat UPM, dekat UKM. Ada sampai start orang yang buat PhD ni, dia macam-macam lah, diuji lah, macam-macam diuji. Kita tak boleh nak close, kita tak boleh nak kata semua alasan tak boleh, memang susah jugalah. Susah kalau kata kena ada satu tanam keazaman tuan-tuan dan perempuan. Kena tulis maksud dia kena muhasabah every weeks ataupun setiap sebulan sekali, duduk seorang-seorang kena tulis. Kena adakan chart. Makna dia kita kena letakkan kita punya time frame kita, sasaran kita ni. Dan setiap hari tuan-tuan dan perempuan kena ada tulis lah. Kena ada catatan. Catatan. Kalau kata saya di sini dalam modul saya ni, saya akan letakkan strategi matlamat diri ni. Senaraikan matlamat. Matlamat ni 1 hingga 5 tahun, apa yang tuan-tuan nak buat. So kat sini adalah perancangan. Tuan-tuan kena ada satu perancangan. Perancangan ni nak menentukan kejayaan tuan-tuan dan perempuan ni capai atau tak capai bergantung kepada perancangan. Jadi kalau kata kita study, kita tak ada perancangan, memang kita susah. Dan satu lagi saya nak ingatkan pada tuan-tuan dan perempuan, jangan harap SV. Tuan-tuan dan perempuan, jangan harap SV nak swap. Masuk kat sini ni, jangan kita tunggu sadanan pada SV. Sebab tuan-tuan dan perempuan bila buat PhD, tuan-tuan dan perempuan dianggap sebagai pelajar dewasa. Jadi bila kata pelajar yang dewasa ni, SV ni dia pun bukannya semua dia tahu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bila tuan-tuan dan perempuan study dan buat apa benda, tuan-tuan dan perempuan kena present pada SV. Supaya SV akan tanya. SV ini dia akan tanya tau. Sebab dia sebenarnya dia tanya tu sebab dia tak tahu dia tak tahu. Bila dia tanya, bermakna seumpama itu adalah proses viva.
Jadi persoalan daripada SV itu sebenarnya adalah sebagai pendidikan kita. Sebab SV ni penyelia ni dia tanya soalan, bukanlah soalan yang bukan soalan yang pelik-pelik, sebab SV ni adalah pakar. Maksud saya kat sini ni, SV ni pengalaman dia bila dia buat, dia doctorate, bila dia study, dia tahu apa benda yang kita tak tahu. Jadi dengan kata lain, bila tuan-tuan dan perempuan bersama dengan SV, kalau SV tu tanya, SV tu argue kita, SV tu akan dia akan provoke kita, itu sebenarnya proses pembelajaran. Jadi jangan takut. So sebenarnya pengalaman saya tuan-tuan dan perempuan, sebab saya pun ada SV, sebab sampai ada 2-3 SV jugalah. Maksudnya SV tu akan jadi macam kita friendly dan sebagainya. Dan SV ni, orang yang profesional ni, orang yang pakar ni, doktor, dia akan soalan tu kadang-kadang soalan yang kita tak jangka. Kita rasa macam soalan yang dia tanya pada kita tu soalan yang pelik-pelik, tetapi sebenarnya soalan tu lah yang akan dipersoalkan oleh pihak defense proposal, pihak panel pakar dan sebagainya. Ini salah satu. Sebab peringkat PhD ni tuan-tuan dan perempuan adalah peringkat yang mana tuan-tuan dan perempuan akan merubah kehidupan. Maksud kat sini ni, bila kita buat PhD, kalau kata kita peringkat master ni adalah peringkat kita mengenali, kita reality, kita lebih pakar. Master ni adalah pakar dalam bidang, tetapi dia tak boleh nak ada perubahan. Tapi kalau kata peringkat PhD ni adalah kita mengubah dasar. Maksud kat sini, kita punya bayangan kita ni, kita nak buat kenapa saya nak buat PhD? Okey, saya nak ubah Malaysia. Saya nak ubah sistem pembelajaran. Saya nak ubah sistem pendidikan. Itu kita punya ambition kita, keinginan kita. Sama ada betul tak. Jadi itu perkara yang kedua. Tetapi sebenarnya PhD ni adalah sebagai kita nak meletakkan, kita nak bercakap berdasarkan kepada reality. Ada tak kita boleh capai? That's why dalam dunia PhD ni, bila kita buat kajian dan kita buat soal selidik dan kita tengok sama ada betul tak betul apa yang kita rasa, itu adalah peringkat PhD. Ya, jadi bila Tuan Nazri tengok modul di modul di Kementerian Pendidikan, dah ada tetapi tak bagi, bukan kata tak berkesan, benda ada tetapi tak divalidasi, tak validate, tak disahkan kesahihan daripada panel pakar. Jadi dia still lagi kepada modul yang syok-syok sendiri. Sebenarnya modul, semua orang boleh buat modul. Ya, tuan-tuan dan perempuan, bolehlah, kita boleh createkan, kita boleh cedok modul kawan ni, modul sebenarnya memang kita boleh ambil, tetapi intipati tu adalah yang utama. Contohnya modul yang saya buat ni, okey, saya buat ni hanya tak sampai pun 200 muka surat. Tuan-tuan dan perempuan boleh ambil, kan? Ilmu ni tuan-tuan dan perempuan boleh ambil, sedangkan dia ada hak cipta dan sebagainya. Ini salah satu. Tapi tuan-tuan dan perempuan, pada asasnya ilmu yang ada dalam buku ni adalah sebenarnya daripada sini. Yang ni. Ya. Yang mana kalau kita kaji dalam kita kaji keseluruhan, intipati tu sebenarnya adalah penting. Jadi kalau kita nak buat satu kajian, mesti kita kena memahami 100% tentang kajian kita. Barulah boleh katakan PhD itu adalah memberi makna dan signifikan kepada pendidikan. Jadi kalau kata hasil daripada tesis saya ni, saya boleh katakan modul bimbingan integrasi tazkiyah amnas MBITN ni bukan saja boleh digunakan oleh kaunselor di institusi tahfiz, malah institusi lain yang meningkatkan motivasi, EQ dan resiliensi. So modul kita bina, kita kena tahu apa dia punya masalah. First kali kita kena tahu MNI, apa dah need assessment, apakah masalah utama yang kita nak kaji, dan apakah bentuk variable yang kita nak buat. Sebab variable tu adalah dia berkait dengan psikologi. Jadi contoh motivasi, kecerdasan emosi, assertive, resilience dan sebagainya tu adalah aspek psikologi. Yang tu kita nak kaji tentang psikologi manusia. Dan tujuan modul tu adalah dia sebagai ubat.
supaya masalah itu dapat dibendung, dapat dikawal. Kalau kurangnya motivasi, kita bagi ubat dengan modul yang kita buat, dapat meningkatkan motivasi. So, dalam peringkat PhD, tuan-tuan dan perempuan tak boleh saja membina. Tuan-tuan kena tahu apakah kesan daripada tuan-tuan bina. Peringkat PhD dia nak tahu betulkah modul kita buat ni berkesan. Jadi kita kena buat eksperimental. Itu penting. So kalau eksperimental, nanti kita akan masuk yang sesi yang kedua lah, dan seterusnya. Okey, tuan-tuan dan perempuan, lama juga saya cakap ni So ada sebarang pertanyaan ke sebelum kita teruskan? Boleh faham tuan-tuan dan perempuan Yang ni saya ingat apa yang saya cakap ni mungkin SV tuan-tuan dan perempuan pun dah maklumkan, tapi yang ni sebagai perkongsian Ada soalan sebelum kita teruskan, tuan-tuan dan perempuan? Cuma saya tanya tuan-tuan dan perempuan, dah ada kah modul ni? Modul kelompok bimbingan integrasi RBT Tazkiyah Menas. Sebab bagi saya, kalau ada tanya, dah ada. Okey, kalau dah ada tuan-tuan dan perempuan, okey, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Ini sebagai salah satu citation. Sebab okey, saya nak katakan buku modul yang saya bina ni sebenarnya dia adalah peringkat PhD. Dan saya punya aim saya adalah, tujuan saya buat, saya perkembangkan, saya perluaskan modul integrate ni adalah sebab saya kaji tentang, hari ni kita boleh kata saya adalah sebagai kaunselor. Saya menggunakan teori A, teori B, teori C dan sebagainya. Okey, teori yang kita pakai itu adalah tahun, contohnya REBT ni tahun 1955. Dia still lagi kita ambil pada dasarnya adalah teori pada REBT, konsep A, B, C, D, F. Cuma bila saya tengok balik ini, saya kata kita tak ada kita tak ada orang yang mempelopori suatu teori kita sendiri. Kita hanya boleh kata kita pakar dalam bidang, kita boleh pakar dalam bidang REBT, kita boleh pakar dalam bidang CBT, tapi kita pakar daripada orang buat. Kita ambil modul, kita ambil model, kita ambil teori daripada barat. Dan kita kadang-kadang kita tolak barat. Kita kata, oh saya tak mau ni sebab kaunseling, saya ni Islam, saya kata saya kaunseling Islam. Tetapi soalan saya kat sini, di mana Islamnya? Adakah saya ni orang Islam, saya kata saya ni kaunseling Islam? Adakah orang cakap apa? Masyarakat mengiktiraf kita? Dan ramai di kalangan kita ni, kita boleh katakan, okey, saya buat kaunseling ni sebab saya kaunseling Islam, saya nak ambil spiritual dan sebagainya. Tetapi kita kata kita ambil, tetapi kita tak ada satu produk. Kita tak mengeluarkan produk kita sendiri. So kita bangga, kita boleh kata saya memang boleh buat teori ini dan sebagainya, tetapi tak ada bukti kata kita buat. So saya kaji balik satu persatu dan sebagainya, dan daripada teori kenaan ni saya menghasilkan, saya integratekan konsep REBT, Tazkiyah Menas. Konsep ABC ni adalah konsep yang mana saya rujuk daripada Tazkiyah Menas, dan saya masukkan elemen-elemen tazkiyah ni dalam konsep ABC. Ya, dan konsep ABC ni saya kaji balik, saya tengok balik, belum ada lagi di dunia. Belum ada lagi kajian yang di teori barat ni memang dia iktiraf barat, tapi kita Islam, di mana Islamnya? So saya masukkan elemen Islam. So perbezaan kat sini tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan baca balik dalam konsepnya, peristiwa yang berlaku, activity event ni berlaku. So kalau peristiwa tu berlaku, dia at least dia akan lihat kepada peristiwa yang lalu, dan dia percaya belief system ni, irrational belief ni, pemikiran yang salah ni ada daripada otak. Okey, kesan psikologinya adalah depression, anxiety, mood dan sebagainya. Ini salah satu. Tetapi dalam Tazkiyah Menas ni, saya masukkan elemen Ma'rifatun Nas, iaitu bila kita tengok balik peristiwa yang berlalu, kita masukkan elemen Islam. Yang mana? Mengenali diri. Kan? Mengenali diri ni kita daripada mana? Kita berasal pada roh, pada jasad dan sebagainya, dan lahirlah kita kat sini. So itu adalah peristiwa. So kenapa kita tak nak ambil Islamik punya? Dalam keadaan yang contoh yang paling penting. Cuma beza kat sini, dia letakkan belief system, pemikiran. Sebab REBT ni lihat kepada behaviorism tingkah laku dia, tetapi
Sebab dia percaya bahawa pemikiran yang salah ni lah adalah punca orang yang bermasalah. Tapi saya kaji balik, saya kata sebenarnya bukan. Hati, mengenali hati, tanda-tanda penyakit hati. Ya, yang mana kesan daripada anxiety ke kesan daripada motivasi adalah kesan psikologi terhasil tu adalah tanda-tanda penyakit hati. So dalam tanda-tanda penyakit hati tu sebenarnya adalah punca kepada masalah hati tu, kesan kepada otak, kesan kepada kognitif. So di sinilah yang saya kaji balik. Dalam Al-Ghazi dia letak kepada kalbu. So dalam kalbu ni dia sebagai anggota, dia sebagai raja yang mengarah tubuh badan kita untuk, tetapi bila dia mengarah daripada otak, so di situlah sebenarnya otak ni bila dicuci dengan hati, niat tu yang penting tuan-tuan dan puan-puan. So saya tengok balik, hari ni ramai orang mempunyai IQ yang tinggi. Hari ni budak-budak, okey, IQ ni adalah intellect quotient ni, yang mana ramai di kalangan masyarakat hari ni bijak pandai tetapi tidak beradab. Bijak pandai, dia rasa dia bijak pandai, tapi dia akan dia akan manipulate, dia akan menggunakan kepandaian dia tu untuk mempengaruhi orang, untuk menipu dan sebagainya. Sebab dalam kajian, okey, Lang Leben salah satu pengkaji tentang neuroscience, dia kata bila kata dia buat ujian fMRI, okey, apa yang dia dapati bahawanya apabila seseorang tu front lobe ni, bahagian otak hadapan ni, bila kata dia bercakap berdasarkan kepada cakap betul, otak dia tak akan aktif. Dia cakap benda yang betul, so dia cakap benda yang tak memikirkan satu benda. Tapi bila kata dia kaji, otak yang menipu, dia akan mewujudkan salah satu the liar zone, bahagian otak ni dia akan aktif. Sebenarnya dalam front lobe ni, bahagian depan ni, bila kata seorang tu dia akan manipulate orang lain, dia akan berfikir. So orang yang berfikir ni dia akan manipulate orang lain berbanding dengan hati. So dengan kata lain, dari segi hati ni sebenarnya dia akan letakkan kepada niat kita. Otak akan memikir, tetapi memikir benda yang sama ada positif atau negatif. Tetapi hati inilah memandu arah pada niat kita. So kita dispute D tu kan, kalau kata at least dia akan mencabar, dia akan berhujah. Tapi saya letakkan dispute, kita masukkan elemen apa? Tahali dengan tahalil. Kita menguasakan jiwa kita, kita masukkan elemen zikrullah. Dan di situlah bezanya tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya research dan sebagainya, saya dapati untuk kita nak jernihkan pemikiran kita, untuk kita nak dapat God spot bahagian tengah ni, dia ada frontal lobe, dia ada cerebellum dan sebagainya. Bahagian God spot ni kan, bahagian tepi ni, yang mana saya bersama dengan bahagian pendidikan Darul Quran, kami mengkaji tentang otak manusia dari segi inilah. Nanti saya akan terangkan dia punya ni keseluruhan. Ketenangan yang berlaku tu apabila niat kita. So niat tu sebenarnya akan menentukan tingkah laku dan pemikiran yang tenang. Ini salah satunya. So elemen zikrullah, kita bersolat, kita berpuasa dan sebagainya akan menenangkan. So kalau kata Elis dia letakkan pada dispute, tetapi spiritual yang hebatnya dia letakkan apa? Dia letakkan dengan zikrullah, dia letakkan dengan membuatkan kebaikan dan sebagainya. Itu yang perbezaan. Itu adalah gap. Ya. Dan hasil pada insight celik akal, the new feeling. The new feeling itulah baru kita akan tentukan dia muhasabah. Muhasabah tu kita menilai balik untung rugi. Kita tengok baliklah. Kalau kata peristiwa yang lalu, kita letakkan peristiwa yang lalu tu adalah sejarah hitam. Tetapi dalam muhasabah ni, peristiwa yang lalu tu kita akan menilai untung rugi. Kalau rugi daripada ni, apa kesan pada saya? Kalau kata benda yang baik, apa kesan pada maknanya? Itu dah Islam diletakkan kepada untung rugi, letakkan kepada kita sentiasa berfikiran tenang. Kalau F ni adalah lebih kepada the new feeling. Makna dia apakah planning, apakah tindakan yang boleh. So dalam Alice ni dia akan letakkan kepada apa? Saya buat kaunselor bersama dengan klien akan membina kehidupan baru.
berdasarkan kepada kehidupan yang kehidupan yang boleh dilalui. Tetapi dalam uh, dalam macam apa, dalam Al-Ghazali ni saya akan letakkan kepada apa? The New Feeling saya akan letakkan kepada Al-Sa'adah. Al-Sa'adah ni lebih kepada kita bukan saja bagi keuntungan, bagi kebahagiaan dunia, malahan dalam Islamik dia letak pada kebahagiaan dunia dan akhirat. So Barat dia letakkan kepada kebahagiaan di dunia. So kehidupan di dunia tu bagi ketenangan, tetapi kita Islam buat benda yang baik, bukan saja kebahagiaan dunia, malahan kebahagiaan di akhirat. So dengan kata lain, modul ini dapat meningkatkan motivasi dan resiliensi di kalangan pelajar tahfiz berdasarkan kepada aktiviti yang dilaksanakan. So benda-benda macam inilah yang kita perlu ada dalam proses pembikinan PhD. So untuk kita nak menghasilkan sebuah modul, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya mudah. Biasanya saya pun integratekan modul ni juga. Saya ambil masa sekurang-kurangnya setahun dalam draft, setahun dalam kita berjumpa dengan rakan-rakan, setahun jugalah kita kena jumpa dengan panel, dan sebenarnya renyahlah sebenarnya. Kan saya nak cerita benda yang macam apa, sebenarnya okey, saya bagi tahu lah. Bina modul ni bukan senang. Kita rasa senang, tapi tuan-tuan dan perempuan bila alami tu tahulah macam mana. Sebab kita nak kena berurusan dengan panel, nak berurusan dengan pakar kena buat analisa lagi, dia tengok betul tak betul. Kita ni kadang-kadang modul yang kita buat ni kadang macam sampah, dia kata macam sampah. So macam sampah kita kena patah balik, dan kita kena rujukkan pula macam mana model yang dibuat oleh Russell. Dia kena ikut, ada 5 step. Lepas tu kena ada setiap daripada 5 step tu dia kena ada satu persatu aktiviti yang kita buat, dan dia akan scoring. So saya punya modul ni ada sebanyak 19 orang panel yang saya submit, yang saya jumpa, dapat balik adalah 13 orang. So 13 orang tu pun dia ambil masa paling kurang 4 bulan. 4 bulan untuk nak dapat dia punya sampel, nak dapatkan dia punya itu bagi panel tu, tak bagi lagi untuk kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan tu di kalangan responden untuk menjawab. Dia paling kurang kena ada 30 orang untuk kita nak menentukan alpha ni dia ikut tak standard yang ditetapkan oleh Najib. Dalam kajian Najib ni dia tak ada kurang daripada 0.6. Ada tak alpha kita ni dia mencapai ke tak? Kalau dia tak capai, totally modul tu dibuang, kena buat lain, kena ditambah baikkan lagi. So setengah orang ni modul ni sampai 2-3 modul sendiri buat. Jadi saya pun paling kurang saya habis totally modul saya untuk draft saja pun dekat 1000 jugalah. Itu untuk draft, tak kira lagi dengan kita berjumpa dan sebagainya. So untuk nak membina modul ni satu cabaran yang cukup tinggi. Setahun pula untuk kita buat eksperimental. Kosa eksperimen ni pun memang cabaran lah, sebab kita nak jumpa student satu, nak dapat kelulusan daripada pihak institusi satu, yang ketiga ni untuk dapatkan responsif. Sebab kita nak buat modul, dan modul kita praktik tu dia akan ambil masa paling kurang pun 2 bulan dalam proses, dan 2 bulan tu pun paling rajin lah, biasanya sampai ke 6 bulan sesi. Kalau kata respon yang kurang bagi kita sama. Dan kalau kata Crosswell dia nak sekurang-kurangnya dalam kelompok bimbingan ni tak boleh kurang daripada 15 orang. Dia tak boleh lebih daripada 15 orang. So dalam kelompok bimbingan dia standard adalah 15 orang. Ini salah satu dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagi saya tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang belum dapat lagi modul ni, buku modul ni, dapatlah. Sebab modul ni bukan senang saya buat. So modul ni boleh tuan-tuan perempuan boleh rujuk, boleh tengok. Dan bagi saya tuan-tuan perempuan, kalau tengok yang saya buat ini sebenarnya nampak simple, nampak tuan-tuan boleh buat, tetapi sebenarnya setiap daripada sub modul tu dia ada falsafah. So falsafah tu lah yang tu sebenarnya adalah human side, kita kena mempengaruhi orang. So nak buat modul mestilah kena ada falsafah, dan falsafah tu mesti apa yang kita nak target. Sebab dalam modul saya ni saya ada dia punya peta map mapping. Map mapping ini untuk kita nak dapat achieve tentang kesan terhadap psikologi. Ini satu persatu ini. Ini dia punya
cukup capaian tinggi lah. Dan alhamdulillah hasil pada modul yang saya buat ni, saya buat satu journal inspirasi. Journal inspirasi ni adalah untuk klien. So klien dia akan tengok, dia akan tengok, oh dia akan faham. Dan bagi saya benda-benda ni lah sebagai kita membantu. So bila saya pun kaji juga, modul ni memang banyak, memang orang boleh buat modul, tapi modul yang kita buat sebenarnya, bila kata kita belum pernah uji, belum dapat kesan dan kepercayaan, sebenarnya modul tu masih lagi dianggap sebagai modul yang sonok-sonok sendiri, modul yang masih boleh dipertikaikan. So yang tu lah. Ya, okey tuan-tuan dan puan-puan, dengar pun sama lah. Boleh kalau tidak ni. Okey, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya memang susah lah. Saya kata kalau PhD senang semua orang boleh dapat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena, bagi saya lah, kena yang tu lah. Sebenarnya ilmu ni, lagi kita belajar, lagi kita rasa rupanya kita ni tak ada apa-apa. So sebenarnya orang yang pandai cakap ni, orang yang cakap hebat ni, sebenarnya dia kurang ilmu. Ya, saya belajar dari segi ni lah, banyak saya jumpa lah, profesor, saya jumpa pensyarah-pensyarah yang kita anggap sebagai hebat. Jadi sebenarnya orang yang hebat ni, dia lebih humble, dia lebih, sebab dia tahu ilmu ni. Ya, so itulah saya kata, bila kita study, salah satu dia, kita kena tahu rupanya ilmu Allah ni luas. Yang tu. Okey. Jam lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi soalan, pertanyaan yang kita boleh kongsikan? Kerana run test dulu tak? Okey, kena run test dulu tak modul tu sebelum dapatkan kesempatan run test? Maksud nak run test tu macam mana tuan? Sebenarnya modul tu dia kalau kata ikut dia kita kena ada satu matlamat. Modul ni di Mina ni, sebelum kita nak run, kita boleh run, tetapi tak masih lagi tak dianggap sebagai modul yang akademik. Jadi untuk akademik ni, tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa dia ada step. Tuan-tuan boleh rujuk daripada Jamaluddin dan Siddiq ni. Dia akan lihat kepada apa objektif, apa matlamat. Daripada matlamat dan objektif tu, dia akan tetapkan apa bentuk ABM yang guna pakai. Dia akan tengok sub modul, dia ada objektif. Daripada objektif tu, kita kena capai lah. Siap draft tu, modul yang dah ada, dia masih lagi dianggap sebagai draft, bukan lagi dianggap sebagai modul. Kita jangan rasa macam saya buat modul ni, saya buat modul. Sebenarnya salah. Dia masih lagi standard draft. Sebab selagi mana belum di-validatekan, sebelum diuji, selagi itulah masih lagi dianggap sebagai modul yang tak menunjukkan modul yang berkesan. Dan dia sebaiknya kita rujuk pada sekurang-kurangnya 7 orang pakar. Dan sebaik mungkin tuan-tuan dan perempuan tak boleh genap. Nombor yang paling sesuai adalah dia nombor ganjil. Kita ambil untuk penilaian scoring dia tu. Scoring tu dia ada banyak lah. Itulah saya kata, kalau saya terangkan keseluruhan tentang macam mana nak buat, tuan-tuan dan perempuan memang akan give up lah. Tapi insya-Allah perjalanan harus ditempuhi. Jangan bimbang. Cuma sekarang ni orang cakap apa? Kena attend kursus, pilah cari mana-mana tempat yang ada kursus, ada sekat hari ke, 1 hari ke, yang berbayar lah. Jangan kita kira duit lah. Sebab kita nak maju, kita nak berjaya, kita kena korbankan duit kita, masa kita, tenaga kita dan sebagainya. Okey, nanti bila dah okey, doktor kena buat bengket, insya-Allah. Doakan saya lah. Sebab yalah, sebab memang tuan-tuan peringkat PhD ni bukan dalam kuliah. Jangan tuan-tuan dan perempuan harap doktor Suhadi. Jangan duduk harap dia yang push. Tuan-tuan kena push sendiri. Tak boleh nak harap SV nak push, tak boleh. Jadi untuk PhD ni, bila kata tuan-tuan dan perempuan ada gelaran pelajar PhD ni,
sikap tuan-tuan dan perempuan kena berubah, cara pemikiran kena berubah, cara pakaian pun kena berubah. Cara cara macam apa dalam kehidupan pun kena berubah. Sebab totally tuan-tuan dan perempuan akan berubah lah dari segi standard dia. Bila kata sebut saja pelajar PhD ni, dia ada standard dia lain. Yang tu. Dan memang siapa yang ada PhD ni dia ada dia punya tim dia lah, yang tu. Jadi dalam kehidupan PhD ni tak sama dengan orang bukan PhD. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada lain-lain lagi, ada soalan sebelum kita close? Ada soalan? Boleh teruskan ke perjuangan ataupun tersekat-sekat sekarang ni? Ada soalan? Puan Amnah Mantar, ada soalan? Okey, kami pun dalam kegelapan. Okey, kegelapan Okey, Puan Haslina, ada persoalan? Ada soalan? Puan Maznah, ada soalan? Okey. Ni Cik Muhammad Nozri, Tuan Nozri, ada soalan? Masih recover. Okey, tak apa. Ni Ustaz Nur Ismail, ada soalan? Okey. Ustaz Drone, ada soalan? Okey, saya nak tanya. Okey, boleh tanya Puan Nur Ismail, ni Cik Nur Ismail. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tajuk saya kesan modul makasid. Okey, yang tadi tu. Okey, bagi saya tajuk tu tak jadi masalah. Sebenarnya masalah tu bila kita was-was. Tuan-tuan dan puan-puan, ada SV, saya sarankan boleh bincang dengan SV. Kan, sebab bagi saya tajuk tu sebenarnya dia akan berubah. Dia akan berubah macam baby lah. Baby ni keluar daripada perut ibu, takkan dia nak berlari. Dia akan mula dengan merangkak, lepas tu nyesek-nyesek, lepas tu baru dia berjalan. Macam tu tuan-tuan dan perempuan, jangan rasa ni lah, bimbang lah ini For your information, motivation words. Okey, sekejap, saya tak dapat laju sangat. Okay, motivation words. I look forward to listen from you soon. Needs to sign off now. Okay, no problem. Okay, terus maju. Semoga terus maju Puan Haslina. Okay, thank you doktor kata kita nak bina modul atau okay, tadi doktor kata kita nak bina modul atau kita nak tengok kesan modul tu. Okay, dia membina tu, kita nak bina modul adalah modul yang belum wujud lagi. Kita nak, kalau modul tu dah ada, kalau kita tak nak bina, modul tu ada, kita mencari kesan. Contohnya Cikgu Nozri tadi, dia dah ada modul KPM, tapi dia nak integratekan dengan spiritual. Jadi dia kira sebagai membina modul. Tapi kalau modul tu dah ada, dia tak mau bina. Dia nak cari kesan modul. So ambil contohnya modul saya ni. Ambillah modul saya ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai modul saya ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan buat uji di tempat saya. Di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak jadi masalah. Boleh, sebab modul saya ni dah di pro-uji dan telah disahih dan tak ada apa pertikaian. So study ni pun kena ada buat smart juga. Cuma bila tuan-tuan dan puan-puan ambil modul saya ni, tuan-tuan dan puan-puan kena pasti juga apa masalah tempat kajian dan sebagainya. Banyak benda lah. Ya, macam dia dalam PhD ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bina pun boleh, nak ambil modul orang pun boleh. Dan modul orang tu mestilah kena ada citation dia lah. Tak boleh kita ambil sembrono. Kita kena dapat kebenaran pada dia, minta dan pro-uji. Dan memang setiap daripada apa yang kita tulis tu mesti kena ada nama dia. Itu mesti
Elok juga saya tak guna modul. Kalau bina tentu lebih baik. Betul tak? Okey, dia bergantung. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan ada SV, saya sarankan bincang dengan SV. Kalau nak guna modul yang sedia ada pun boleh. Tak jadi masalah. Ya. Cumanya tuan-tuan dan perempuan kena memahami dari segi apa teori yang kena pakai. Saya pun sebab bila kita buat PhD, kita mesti kena bersandarkan pada teori kena pakai dan itulah. Bagi saya sini saya sarankan tanya pandangan SV sebab SV ni dia lebih arif dan dia yang banyak akan membantu tuan-tuan dan perempuan bila kata waktu defend proposal dan sampai ke peringkat viva. So kena ada close yang baiklah dengan SV. Kalau nak bina sudah tentu lebih baik. Okey, kalau nak bina pun memang baik, tak ada masalah dan memang dalam peringkat modul ni di Malaysia ni di UPSI tu paling banyak yang membina modul. Tapi kalau di tempat tuan-tuan dan perempuan saya sarankan kena cari sebaiknya masuk tim, masuk WhatsApp, masuk grup WhatsApp pelajar PhD. Dan kat situ tuan-tuan dan perempuan dapat link dengan lebih baik. Cuma macam itulah yang terbaik sekali adalah bawa bincang dengan SV lah. Itu. Okey. Alhamdulillah. Yang lain tu tak ada apa soalan dah kot. Dan saya harapkan tuan-tuan dan perempuan dapat meneruskan pengajian sebab sem pertama ni adalah waktu yang kita gelap, tetapi sebenarnya gelap tu lah adalah baik. Kalau tuan-tuan kata saya blur lah, saya stres tadi apa semua, sebenarnya itu adalah baik. Jangan kita anggap kita ambil benda yang negatif. Lagi kita rasa susah, lagi kita rasa stres, lagi kita bermasalah, sebenarnya yang tu adalah proses pembelajaran. Yang tu nak mendewasakan pemikiran kita, ketenangan kita. Yang penting sekali adalah kita jangan give up. Dan sentiasalah rujuk orang yang positif. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan dan perempuan tuan-tuan dan perempuan bukan saya saja, malahan rujuk dengan sahabat-sahabat yang ada PhD dan biasanya orang yang melalui kesusahan dia akan bagi support insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jangan bimbang sebab saya dapat selesaikan PhD saya ni pun sebenarnya hasil daripada saya turun tuan-tuan dan perempuan daripada KKB, saya nak jumpa Dr. Hafiz, saya turun naik bas, saya turun ke Aman Jaya, jumpa dia berjam-jam, bukan berjam-jam, nak jumpa dia dalam masa 5 minit tapi tunggu dia berjam-jam kan. Saya nak jumpa Dr. Zainul, saya turunlah sampai ke Pokok Senar, saya nak jumpa sampai 2, 3, 4 tempat. Tapi yang tu adalah kesungguhan. Jadi jangan putus asa lah. PhD ni adalah salah satu bidang yang mengajak kita arti kesabaran. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan dan perempuan pun lebih berjaya lah yang seterusnya. Okey, berbaloi kesusahan yang dia lalui insya-Allah. Memang berbaloi lah, berbaloi. Berbaloi dan dia lebih berbaloi apabila kita dapat berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat semua. Ya. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ada lagi sebelum kita nak tutup? Dan saya open pada tuan-tuan dan perempuan. Kalau kata kita nak berkongsi ilmu lagi, especially lah dari segi pembinaan modul ni, saya minta tuan-tuan dan perempuan kita boleh kerapkan mana-mana tempat. Tuan-tuan dan perempuan boleh cari mana tempat ke untuk kita bersama, untuk kita berjumpa, dan saya akan lebih berbincang, lebih senang kita berbincang ni lah tentang macam mana untuk membina modul. Dan saya minta lah tuan-tuan dan perempuan, saya sarankan semua pelajar UNISYAM dapatkanlah buku modul ni. Sebab bagi saya sebenarnya modul ni walaupun memang saya buat, pada dasarnya memang saya buat, tetapi sebenarnya modul ni adalah sebagai saya bawa atas nama bekas pelajar UNISYAM juga. Ya, tuan-tuan dan perempuan, sebab bagi saya tak ada lupa
saya tak boleh lupa orang cakap apa, hasil didikan pengajian saya di Insaniah. Dan sudah pastinya kerjaan saya hari ini adalah datangnya daripada Insaniah. Dan kat sini juga mana, okey, kat sini jugalah saya sertakan nama Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ya, yang daripada saya punya ni, tuan-tuan dan puan boleh tengok. Dan bagi saya lah, buku modul ni sewajarnya setiap daripada pelajar PhD ke pelajar master di Insaniah dapatkanlah sebagai salah satu supportive, sebagai salah satu motivasi dan semangat kepada pelajar Insaniah, pelajar Unisham. Inilah seperti itu tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi lah di ruang dan waktu yang lain. Jadi okey. Baik tuan-tuan dan puan, jadi saya ingat sampai di sini saja pertemuan kita. Dan insya-Allah nanti ada waktu yang lain kita boleh berjumpa lagi. Okey, baik, sama-sama. Ya. Sekian. Sampaikan salam pada Dr. Suhadi, sampaikan salam kepada Prof Emeritus Datuk Dr. Halim Osman, Allah, dah tak ingat lah semua dah. Doktor ni lah, lain-lain lah. Datuk Amir. Okey, alhamdulillah. Baik, kalau kata nak kontak saya ni 0138280971. Okey, bertemu lagi kita di ruangan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.